Satu yang best bila kita travel overland ni, bila kita travel, kita cross border daripada negara ke negara, kita boleh tengok transition manusia tu sendiri. Katakanlah kalau kita fly daripada KL ke France ataupun ke Germany for example, kita tak dapat tengok transition tu. Sedar-sedar kita dah dekat Europe, kita dah tengok orang European. Tapi katakanlah kita travel overland daripada Malaysia ke Europe for example, kita boleh tengok slowly macam mana manusia ni punya transition daripada Malaysia. Bila kita cross ke border Thailand, kita dah boleh tengok macam mana bahasa tu bertukar. Dekat sebelah sini orang cakap bahasa Melayu, tapi bila kita cross dekat imaginary line dekat border tu, orang dah mula cakap Siam. Lepas tu kalau kita travel slow-slow sampai ke China semua, kita dah boleh tengok daripada orang cakap Siam, bila kita naik atas lagi masuk ke border Laos, kita dah dengar bunyi orang cakap Lao. Bunyi bahasa tu ada macam Siam sikit tapi dah lain sikit. Lepas tu bila kita naik lagi ke atas, kita masuk ke Vietnam, bahasa dia dah bunyi macam ada bahasa Cina sikit-sikit. Lepas tu bila kita naik dekat China, kita dah boleh dengar orang cakap Cina. So sama juga dengan rupa manusia ni. Daripada Malaysia, bila kita naik ke Thailand, kita boleh slow-slow tengok macam mana rupa manusia ni berubah daripada orang Melayu ke muka-muka orang Thai. Kulit dia still brown macam orang Melayu sikit, tapi muka dia dah berubah sikit. Lepas tu bila kita naik ke atas, kulit dia lagi fair. Lepas tu lagi jauh kita travel dekat North Thailand, masuk Laos, masuk Vietnam semua, kita dah boleh slow-slow tengok future muka orang tu dah macam muka Cina sikit. Lepas tu kita masuk ke China, kita pergi dekat North, masuk dekat Central Asia, dekat Kyrgyzstan, Kazakhstan semua ni, masih ada lagi future muka orang Cina, tapi dia punya structure badan diorang semua dah mula lain. Rambut diorang pun dah start jadi macam blonde semua ni. Lepas tu ada macam mata-mata biru. Bila kita pergi lagi ke atas, kita masuk ke Russia, dah mula nampak macam muka European semua tu. Dan benda ni sama juga dengan landscape. Masa saya mula kayuh di Chengdu, pasal tempat tu lowland lagi, so dia punya hutan still nampak macam agak macam tropical forest sikit-sikit. Lepas tu lagi tinggi saya naik, bila dah tiba 2,000-3,000 meter altitude, pokok dia makin lama makin rendah, makin kecil. Lepas tu bila tiba dekat Tibet, dah tiba dalam 4,500, 4,000 meter semua ni, sampai dah tak ada pokok, yang tinggal cuma rumput. Lepas tu kalau kita naik ke 5,000 meter ke atas, rumput pun dah tak ada. Yang ada cuma ice, glacier, snow, semua tu. Jadi bagi saya ini adalah satu benda yang very interesting. Orang yang travel overland slow-slow ni, diorang memang faham apa yang saya cakap ni. Dan macam tu jugalah saya rasa bila saya ride bicycle slowly daripada Tibet ke arah utara, ke arah Xining. Daripada muka-muka orang Tibet, saya slow-slow dapat tengok balik muka orang Cina. Bila saya turun daripada Tibetan Plateau tu untuk ke lower Qinghai Plateau, dan saya slow-slow masuk ke wilayah Qinghai. Dan di wilayah Qinghai ni memang ramai orang-orang Hui. Orang-orang Hui ni adalah orang Cina Islam. Mereka sebenarnya adalah orang Han juga, iaitu orang majoriti di China. Tapi diorang ni dipanggil orang Hui kerana diorang ni Muslim. Oh by the way, dekat China sebenarnya orang Islam dekat China lagi ramai daripada orang Islam dekat Malaysia, walaupun percentage diorang tak banyak. Tapi masa time saya dekat sana, masa tu roughly orang-orang Islam dekat China alone, jumlah dia lebih kurang antara 40 hingga ke 70 juta orang. Lagi ramai daripada seluruh penduduk dekat Malaysia ni. Dan bila kita baca sejarah Islam, Islam sebenarnya sampai dekat China jauh lagi awal daripada kita. Islam sampai dekat belah-belah China, Central Asia, sampai dekat belah Mongolia ni semua masa zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat Nabi lagi sebenarnya. Anyway, berbalik kepada cerita antara saya dengan grup yang saya kayuh sebelum ni. At one point kita orang pun akhirnya berpecah. Antara Garzi dengan Yushu ni ada satu small village, dan itu adalah tempat terakhir kita orang. Lepas tu kita orang semua berpecah, ikut ke arah masing-masing, pergi ke arah masing-masing, mengikut takdir masing-masing. Majority group tu mengayuh ke arah Mount Kailash. Mount Kailash ni adalah satu tempat holy untuk orang-orang Buddhis. Dia adalah macam Mekah untuk Buddhis. Mount Kailash ni terletak di betul-betul hujung Tibet, antara border Tibet dengan wilayah Uttarakhand di India. Dan ada setengah diorang, tak silap saya, budak-budak Jepun tu masa tu diorang ke arah Nepal, diorang ke arah Kathmandu. Alvaro yang Spanish rider tu, dia mengayuh ke arah Mongolia, dan saya pula mengayuh ke arah Taklamakan Desert untuk ke Kazakhstan. Dan masa saya split balik dengan grup tu, saya dah mula rasa takut balik. Saya dah mula ada rasa macam fear of the unknown.
Saya rasa macam takut dengan keselamatan saya pasal saya dah mula biasa dengan diorang ni, biasa travel dalam group. Lepas tu saya dah mula rasa macam saya dah dimanjakan, dan diorang pun sebenarnya ada ajak saya untuk ikut diorang kayuh ke arah Mount Kailash, tapi saya tak nak pasal saya nak stick dengan tujuan asal saya, iaitu saya nak travel seorang-seorang semua ni. So lepas tu saya pun baliklah mengayuh seorang-seorang, saya baliklah bermonolog seorang-seorang, bercakap seorang-seorang dengan diri sendiri. Tapi masa tu saya dah tak rasa struggle lagi. Saya dah tak ada rasa struggle macam masa saya dekat mengayuh ke arah Tibet daripada Chengdu beberapa minggu sebelum tu. Masa tu saya dah mula rasa badan saya dah makin kuat slowly. Saya dah mula rasa biasa. Masa-masa saya pun dah rasa macam saya dah biasa mengayuh basikal dengan barang yang berat tu. Dan ada satu hari tu saya dapat kayuh lebih daripada 200 km dalam sehari tu. Pasal saya banyak turun bukit masa tu. Pasal saya mengayuh daripada Tibetan Plateau, daripada tanah tinggi tu, saya mengayuh ke arah Qinghai Plateau, dia macam lower land. Jadi masa tu saya rasa best sangat pasal saya banyak turun dan saya tak struggle lagi. Saya tak payah nak kayuh sangat. Masa tu jugalah saya dapat pengalaman baru. For the first time dalam hidup saya camping seorang-seorang pada waktu malam. Saya ingat lagi masa hari pertama saya camping tu, saya betul-betul takut sampai saya boleh terdengar bunyi orang datang ke arah kemah saya lagi masa tu. Dan bunyi tu cumalah imagination saya sendiri, pasal every time bila saya buka tent, saya keluar, tengok memang tak ada orang. Dan tak tahu kenapa saya banyak kali dengar bunyi tu. Every time saya nak tidur, saya akan dengar bunyi tu. Lepas tu saya tak jadi tidur, saya akan buka zip tent saya akan jengah tengok ada orang ke tak. Lepas tu saya try tidur balik. 5 minit lepas tu dengar lagi bunyi tu. Sampai malam tu saya tidur lambat, dan the next day tu bila saya kayuh saya rasa betul-betul penat disebabkan saya tak cukup tidur. Bila dah tiba malam kedua, malam ketiga tu, saya dah tak peduli dah pasal saya dah penat sangat, saya dah tak larat. So saya biarkan je bunyi tu, walaupun bunyi tu masih ada lagi pada malam kedua, malam ketiga tu semua. Dan slowly saya start jadi berani daripada situ pasal saya dah mula biasa dengan keadaan macam tu. Lepas tu lama-lama bunyi tu dah hilang. Okay, pendekkan cerita, saya dengan group ni kita orang memang still keep in touch, tapi kita orang cuma keep in touch dalam email. So kita orang buat macam satu group dalam email, dan kita orang selalu berbalas-balas email. Kita orang selalu share pengalaman kita orang, share information dan sebagainya. So budak-budak Jepun ni ada yang dah balik ke Jepun, kerja dekat Jepun, dan ada seorang daripada diorang ni duduk dekat Hong Kong pasal dia jumpa seorang perempuan Cina kat Hong Kong dan kahwin dengan perempuan tu. Dan yang paling menarik bagi saya adalah Faye. Faye ni dia ni memang one in a million. Dia ni memang betul-betul gamble. Lepas dia dah mengayuh kat Tibet, Faye ni dia keluar China, dia masuk ke Nepal. Masa dia keluar daripada border China, dia cuma ada 200 yuan. And masa zaman tu yuan masih lagi rendah. Masa zaman tu 200 yuan tu lebih kurang dalam 100 ringgit. Lepas tu dengan duit 200 yuan tu dia masuk ke Nepal, dia travel dekat Nepal dengan basikal. Dan beberapa bulan lepas tu, mungkin hampir setahun lepas tu, bila saya tanya dia apa dia dekat mana, masa tu dia jawab dia dah sampai dekat Turkey. Saya betul-betul terperanjat. Dia pun ceritalah masa dia mengayuh tu ramai orang tolong dia, ada yang sampai kasih dia duit. Lepas tu dia dapat tinggal hostel free pasal dia banyak buat kerja dekat hostel yang dia duduk tu. Okay, beberapa tahun lepas tu dia dah sampai di Afrika, dan dia travel dekat Afrika. Memang magic pasal dia ni memang tak betul-betul tak banyak duit. Dan saya tak ingat masa tu tahun 2014, 2015 macam tu, dia dah dapat kerja dekat somewhere negara dekat East Africa. Saya dah lupa negara yang mana satu. Dia dapat kerja dekat universiti, dia mengajar bahasa Mandarin. Lepas tu beberapa tahun lepas tu dia jumpa jodoh dia dengan orang Afrika, dan dia akhirnya berkahwin. Lepas tu dapat anak. Dan bagi saya benda ni adalah something very interesting pasal dia ni memang nampak betul tough, dia memang nampak survivor, betul-betul survivor Faye ni, dan saya betul-betul respect dekat dia. Alvaro pula very interesting. Dia travel around the world total lebih kurang 15 tahun kalau saya tak silap. Dia balik ke Spain lebih kurang 3 tahun yang lepas. Dia balik ke rumahnya di Barcelona. Dan lepas tu dia banyak buat macam online course. Dia banyak buat dia banyak kasih motivational talk dekat Spain dan all over Europe. Tapi banyak juga yang bad news. Dalam ramai-ramai kawan-kawan saya ni, bila kita orang dah buat email punya group, kita orang akan invite lagi ramai cyclist around the world ni untuk join group ni. Dan dalam masa beberapa tahun yang lepas ni, ada beberapa daripada kita orang yang sebenarnya dah mati
on the road. Ada seorang kawan saya ni, saya jumpa dia lepas trip yang dekat Tibet ni. Dia ni German, dia travel around the world lebih kurang 3 ke 4 tahun. Lepas tu dia balik ke Germany, dia balik ke rumahnya di Berlin. Lepas tu beberapa tahun yang lepas, mak dia contact saya nak tanya macam mana perangai dia masa dia tengah travel. Rupa-rupanya masa dia balik ke Berlin, dia kerja dekat ada satu hotel ni dan dia dapat macam depression. Lepas tu dia bunuh diri. Seorang lagi kawan saya ni, dia pun dah cycle bertahun-tahun around the world dan dia mati di Cameroon disebabkan malaria. Dan pada tahun 2017 saya hampir-hampir jumpa Hajj yang American ni. Masa tu saya dekat Greece, dekat satu tempat ni nama dia Kalabaka. Lepas tu saya tak silap masa tu dia dekat Germany dan dia nak datang ke Greece. Masa dia beritahu saya tu pula dah lambat. Masa tu saya dah pergi ke Italy. Kemudian bila dia sampai di Greece, saya memang bercadang nak patah balik ke Greece untuk jumpa dia setelah sekian lama. Dah lebih kurang 7 tahun kita orang tak jumpa. Tapi tak sempat sedar-sedar 2 ataupun 3 hari lepas dia message saya tu, dia akhirnya meninggal dunia. Masa tu umur dia dah dekat 80 tahun. Dia meninggal dekat Kalabaka, Greece, tempat yang saya duduk sebelum tu. Jadi masa tu saya rasa sedih sangat pasal Hajj ni, dia ni dalam grup kita orang, dia ni dah macam seorang bapa. Dia ni yang paling selalu bertanyakan khabar kita orang semua. Dia selalu kasih nasihat dekat kita orang semua, apa kita orang patut buat kalau kita orang ada masalah ke, ataupun kita orang tengah down, tengah demotivated ke. Dan bila saya dengar khabar kematian dia tu, saya rasa betul-betul sedih dan saya tak jadi nak pergi ke Greece masa tu. Masa tu saya rasa macam betul-betul demotivated. Jadi saya duduk dekat Italy tu dalam masa beberapa hari sebelum saya pergi ke tempat yang lain. So itu sajalah cerita saya dalam video kali ini. Banyak lagi cerita menarik yang saya akan kongsikan dalam video saya yang depan-depan ni nanti. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih.